Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekali lagi kita berjumpa dalam segmen Sembang Kawasan Anjuran UMNO Negeri Kedah. Dan pada hari ini seperti biasa saya akan bersama dengan panel jemputan, dan fokus tumpuan pada minggu ini ialah kawasan Langkawi. Jadi saya dengan tidak mau melengahkan masa, saya ingin terus memperkenalkan tokoh yang tak asing lagi, khususnya dalam bahagian Langkawi. Dan kalau tuan-tuan tengok pun rupa paras panel kita pada malam ni, kita jemput khas Datuk Muhammad Nazifuddin bin Najib, anak Datuk Najib, anak bosku. Jadi selamat datang ke studio Datuk. Terima kasih. Terima kasihlah kerana telah memenuhi kita punya segmen Sembang Kawasan ni. Sama-sama. Dan kebetulan pada petang ni kita nak bercakap fokus kawasan Langkawi. Okey. Cuma sebelum tu, sebelum nak live tadi, Datuk banyak kawan-kawan yang pesan. Dia kata Abang Noran dah jumpa dengan anak Tok Najib, nak dengar perkhabaran bosku yang terkini, sebab ramai di luar sana yang merindui bosku kita. Alhamdulillah dia sihat. Saya baru jumpa dia semalam di Mahkamah Putrajaya. Oh, semalam. Baru dia ada satu kes yang melibatkan Tommy Thomas. Dia masih semangat. Ada harapan untuk PRN ni, untuk UMNO. Cuba dia tengah buat PhD lah sekarang. Tunggu masa dia. Banyak lagi kes yang dia melalui. Ada 8 kes daripada yang 12 sabitan kes yang lepas. So dia berharap yang sesuatu boleh dilakukan lah oleh kerajaan perpaduan untuk ringankanlah beban yang dia kena melalui ini lah. Okey, kawan-kawan semua, kita dah dengar itu daripada anak Datuk Najib sendiri, dan baru saja semalam bertemu dengan bosku. Jadi alhamdulillah kita dengar bosku sihat, kita pun seronok. Cumanya itulah, selain daripada Datuk Najib mengharungi proses di mahkamah tu, sudah tentulah kita sama-samalah banyak berdoa supaya segala urusan bosku dipermudahkan. Jadi dia bila sebut bosku ni, dia automatik Datuk. Dia kita rasa sebab sikit. Saya taklah rapat sangat, tapi saya biasa main golf dengan bosku. Kalau bos dia dah selalu bos dia dah selalu Datuk Najib panggil juga dulu di rumah. Jadi biasalah sikit. Kita kenal karakter dia. Kita tahu leluhur hati budi dia, dengan apa yang Datuk Najib alami sekarang, tu yang kita rasa yalah. Tapi itulah realiti politik, Datuk. Dah hilang tempat teduh, memang tempat mengadu. Dan sekarang ni bukan sekadar ahli UMNO yang merindui susuk tubuh Datuk Seri Najib ni. Saya tengok baru ni saya minta budak-budak universiti ni sudah bercek media maya semua ni, tengok rakyat biasa di luar sana pun ramai yang orang baru tahu bahawa itulah zaman yang kita betul-betul steady. Tapi tak apalah. Saya duk tanya khabar Datuk Najib sampai lupa tanya Datuk ni. Datuk okey tuan? Di Langkawi tu memanglah cuaca dia panas. Pantai. Ya, betul. Baik, sebagai permulaan ni Datuk, memanglah orang mengenali. Saya pun kenal Datuk lama. Mungkin Datuk tak ingat, Datuk pernah turun kawasan Pokok Sena tahun 2004 atau 2005 menerusi Felda, dah bagi bantuan di sekolah Abu Bakar Lepai, kalau Datuk masih ingat. Itu lama-lama Datuk. Jadi mungkin saya, tapi di luar sana mungkin ada lagi yang nak mengenali dengan lebih dekat macam mana Datuk mula menceburi bidang politik. Ya, dulu kita berjinak ialah ikut bapak tengok dia bertanding. Saya ingat lagi bila dia bertanding waktu 98 tu, yang hampir kalah 100 lebih undi. Menang 200 undi. 200 undi. Waktu tu rumah tu sunyi, tak orang berani nak cakap apa-apa. Kita pun nampak kan, politik ni macam-macam boleh berlaku dan perjalanan beliau daripada waktu tu sampai sekarang, kita pun dah cubalah sebagai anak kan, kita pun sibuk-sibuk lah nak cuba nak membantu. Waktu dulu kita tahu penyokong banyak bukan Melayu tak penyokong BN, kita cuba kan pergi saya aktifkan diri di Selangor, kita turun dengan calon-calon BN, kempen. Ada waktu tu
Waktu tu kempen I Love PM. Betul. T-shirt banyak. T-shirt banyak. Tu I Love PM. Adalah yang merah mata nampak baju. Tapi kita melalui lah fasa-fasa yang berbeza. Waktu ada masa di mana BN popular, dan ada lepas tu masa BN tak popular tapi PM yang popular. Dan sekarang ni pun kita dah ada keadaan yang mungkin paling susah lah untuk kita sebagai satu parti. Dan dah tengok perjalanan tu bila ayahanda dah tak lagi dapat meneruskan perjuangan dia, kita pun terasa terpanggil jugalah. Sebenarnya waktu saya dah aktif dulu waktu pemuda tu, saya dah stop sekejap. Saya stop 5-6 tahun dulu sebab saya tengok mungkin belum masa saya nak aktif. Tapi baru-baru ni ada pemilihan, saya tengok bila ayahanda dah tak boleh teruskan perjuangan tu, kita sebagai anak-anak pun rasa terpanggil lah yang untuk membuat sesuatu. Dan saya masuk melalui proses pemilihan, lawan naik Ketua Pemuda Malaysia dan lawan Ketua Bahagian Langkawi. Tewas di nasional tapi alhamdulillah ada tempat di Langkawi. So itulah perjalanan saya. So saya harap ini mungkin permulaan, dan saya berusaha lah untuk teruskan banyak yang ayahanda buat, sangat positif lah untuk Malaysia, yang perlu diteruskan. Dan saya percaya kalau kita ada peluang nak bina balik, nak teruskan balik, contoh macam HSR. Memang daripada awal dah bentuk projek yang terbaik untuk Malaysia. High speed rail Malaysia ke Singapura 1 jam. Membayangkan dia akan jadi satu game changer. Sebab 2 juta orang Malaysia bekerja masuk Singapura. Kalau dia orang nak mengharapkan masuk dengan kenderaan atau motosikal saja, itu menjadi dah terlalu congested dan tak ada tempat lagi nak berkembang. Tapi sebab kita perbezaan politik, ego, kita cancel projek. Dan kita cancel projek tu, sanggup kita buat pembayaran yang membazir 100 juta penalty. Penalty kena bayar. Tapi rakyat yang terpaksa tertanggung benda-benda. So benda akhirnya kita mengakui yang projek itu bagus, yang perlu diteliti balik dan perlu diteruskan dalam masa yang akan datang. Tapi kalau kita teruskan projek ni, kosnya mungkin 2 kali ganda, 3 kali ganda lah dalam masa yang akan datang. Dan kita terlepas peluang. So banyak benda yang ayahanda buat yang kita telah rugilah kalau saya rasa. Saya masih ingat ketika pilihan raya Negeri Melaka, HSR ni menjadi salah satu isu yang menimbulkan kemarahan rakyat Negeri Melaka kepada Tan Sri Muhyiddin. Sebab Tan Sri Muhyiddin membatalkan terus projek tersebut. Betul. So ketika saya berkempen di Melaka ketika itu, memang rakyat Negeri Melaka sendiri marah sebab salah satu persinggahan high speed rail ni adalah Negeri Melaka. So dia orang cakap kalau betul lah benda tu berlaku, sudah tentu dapat menjana ekonomi kepada penduduk Negeri Melaka. Betul. So bila Datuk sebut pasal HSR tu, saya masih ingat ketika saya berkempen di pilihan raya Negeri Melaka ketika bayangkan itu. Orang Singapura boleh makan kat Melaka balik hari yang sama. Hari yang sama. Dan itulah boleh menjanakan ekonomi untuk negeri Melaka. Tapi plan yang saya lihat sekarang, yang beban yang kita pegang untuk generasi kali ini, yang kita tak ada kestabilan yang boleh menjamin projek jangka masa panjang. Kita sekarang akan lihat semua short term projek, and then belum tentulah short term project itu yang akan menjadi impact yang baik. Dan projek-projek yang macam dulu BN yang boleh jalan 5 tahun, 10 tahun, rancangan transformasi, semua tu tak boleh buat lah. Sebab kita tak ada ketentuan satu parti yang dominan di mana boleh merangka masa depan yang baik untuk negara. So jadi kita sekarang ni, untuk generasi saya,
kita kena cari kestabilan politik untuk masa depan negara kita. Maknanya ada baiknya juga satu parti yang dominan ni dalam pentadbiran sebuah kerajaan, Datuk. Kita tengok macam China 2 bilion population, yalah, dia satu parti je sistemnya. Mungkin kita kena lihat satu sistem yang kita boleh teruskan politik kita, tapi dalam masa yang sama ada kestabilan dalam perancangan dan perjalanan ekonomi untuk Malaysia. Dan ada negara-negara yang masih monarki macam Dubai, yalah, boleh jalan kat satu kata je boleh terus jalan, tak ada birokrasi atau isu-isu yang politik, pergaduhan, ialah kezaliman politik dalam, ialah masukkan orang ke mahkamah dan sebagainya. Dan sebab ego batalkan projek. Kau bayangkan kita ada projek G2G dengan negeri China boleh cancel. Yes. Itu bila kita cancel dengan satu negara tu, bukan kita makan cancel dengan satu individu. Individu mungkin ialah antara yang ramai yang menjadi investor, tapi bila kita cancel dengan negara, dia akan jadi satu kesan dalam sejarah yang negara tu akan ingat, oh itu Malaysia ni tak stabil, dan ialah sampai 5 tahun 10 tahun mungkin impact tu akan berpanjang. Kesan daripada hubungan G2G tu akan sedikit terjejas. Dan mungkin daripada berbilion-bilion dan patut masuk ke Malaysia, dia orang bawa ke negeri lain. Yes. Kita rugi. Sebab dalam kesibukan kita bergaduh politik, yang rugi rakyat. Saya duduk dengan Datuk Nazif ni, suara dia dengan wajah saling tak tumpah, rasa macam duduk dengan bosku pula. Saya kebetulan pernah forum dengan bosku di Sungai Petani dulu, ada sekali. Sepentas dengan dia, jadi terasa lagi. Tak apa. Cuma saya ambil kesempatan ni juga untuk, bukan saya lah, mungkin kawan-kawan di luar sana semua, ucap tahniah kerana Datuk buat kali pertama bertanding ketua bahagian dan menang. Bukan mudah juga. Bukan mudah juga. Apatah lagi Datuk bertanding di Langkawi. Langkawi bukanlah kampung asal. Betul. Datuk macam mana daripada Pahang tu Datuk boleh memilih Langkawi sebagai tempat tapak untuk Datuk mula aktif dalam politik dengan bertanding jawatan ketua bahagian? Pasal keturunan Masuri ke macam mana? Ada Masuri telefon saya. Sajak ke Langkawi. Tak ada. Sebenarnya sejujurnya saya tak lama aktif di Langkawi. Tapi waktu PRU yang lepas, adalah aktiviti yang saya buat. Saya tengok Langkawi ini memang kubu UMNO. Dan banyak lagi tempat yang asasnya, strukturnya, pembinaan semua datang daripada UMNO. Tapi yang unik sebab Langkawi ni, sebab pulau tu daripada asasnya semua orang UMNO. Tak ada lah parti-parti lama lain. Kecuali sekarang sebab dengan evolusi masa kini. Tapi setelah saya dah buat program-program di PRU yang lepas, ada pula insiden yang ada ketua bahagian meninggal. Dan mungkin arwah. Dan orang yang di kalangan rapat daripada beliau, keluarga dan ahli politik, dia lihat untuk masa depan Langkawi, orang perlu satu figura yang masuk dalam Langkawi untuk bawa perubahan. Kalau kita mengharapkan daripada golongan yang ada, mungkin tak cukup. Ada pemimpin, tapi tak cukup kekuatannya kita, sebab kita nak bina balik Langkawi daripada kosong. Sebab kita kalah parlimen, kita kalah DUN. Jadi kita banyaklah kerja nak buat untuk membantu Langkawi. Dan Langkawi pun yang unik ni pasal Langkawi, kalau negeri calon daripada negeri ni, saya ingat macam saya tengok video Sanusi kan, kata kalau menteri besar ni kena orang daripada negeri tu. Kalau macam Kedah je kena orang Kedah. Tapi kalau kita ikut statement tu, macam mana kita nak berkembang? Iyalah, kita perlu kekuatan
dan kebolehan dan kemahiran dari pelbagai bangsa dan bukannya bangsa juga, dan daripada negeri-negeri lain. Tak kisahlah kalau dari Sabah ke Sarawak, kalau boleh membantu, kalau boleh membangunkan, kenapa kita tak bawa? Dan lari Langkawi ni memang selain daripada orang pulau, orang semua dah hijrah daripada mana-mana negeri dan kita nak bangunkan satu island yang international tourism. Kita tak boleh buat dengan orang Malaysia sendiri. Betul. Kita perlu orang Jepun untuk buat tourism yang sesuai dengan negeri Jepun, dengan China, dengan Korea kan, supaya ada makanan diorang bila diorang datang, ada resort yang diorang suka. Jadi itulah kita buat gambaran yang di mana saya mungkin orang lihat, orang Pahang masuk ke Langkawi, tapi sebenarnya Langkawi ni ramai yang bukan dari Langkawi juga, sebab dia pulau international. Dan semua mencari peluang di sana. Ada yang kerja di resort, di pelancongan, ada yang dah pencen duduk di sana. Jadi Langkawi ni saya tengok unik, dan harapan saya di Langkawi lah satu pulau yang boleh bersaing dengan negara-negara jiran. Saya suka bandingkan dengan negara lain, macam Indonesia ada Bali, betul. Thailand ada Phuket. Tapi kita nampak jauh ke belakang. Kawan kedai kata lap malap sangat. So kita kena buat sesuatu lah. Sebab Langkawi sepatutnya boleh pergi jauh lebih daripada apa yang ada sekarang. Dan ini sama dengan Malaysia. Kita permulaan awal tu bagus, infra planning, tapi dalam pertengahan jalan tu dah tak ada benda baru dah. Kita nampak selepas MCO banyak tempat-tempat macam yalah, kabel car masih jalan, tapi macam Tanjuru dengan ada setengah-setengah tempat pelancongan dah tak jalan dah. Tak ada, dah macam terbengkalai, dah orang pun tak pergi. Dan sampai hari ni saya tak nampak satu perancangan yang jangka masa panjang untuk kita buat sesuatu untuk bangunkan balik pelancongan di Langkawi. Datuk sebut tentang suasana di Langkawi dan bagaimana Langkawi itu sudah tentu Langkawi ini berbeza dengan keadaan di Pekan, Pahang sana. Betul. So Langkawi ini Datuk hurai tadi macam mana keadaan di Langkawi. Sekarang Datuk sebagai ketua benua bahagian, Datuk melihat apa langkah awal yang boleh kita lakukan ke arah untuk kita meningkatkan lagi Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia buat masa ini. Kebetulan kita seiring ni antara Datuk dengan kerajaan yang ada sekarang. Kan, apa perancangan awal Datuk boleh tengok ataupun cadangan buah fikiran untuk membangunkan Langkawi? Isu pertama saya lihat ni, kalau untuk masa depan orang Langkawi, terutama dalam sektor pelancongan, kita perlu negeri dan federal duduk semeja, satu hati dan satu jiwa untuk membangunkan Pulau Langkawi. Sebab banyak isu tak boleh selesai dengan negeri saja atau dan tak boleh selesai dengan federal saja. Dia perlukan dua-dua. Contoh yang saya mengharapkan adalah banyak lagi penerbangan yang direct kepada Langkawi. Saya nak Langkawi jadi destinasi yang terutama untuk pelancongan. Dulu mungkin ada 40 flight sehari ke Langkawi. Mungkin sekarang dah 2,5, kurang daripada itu. Ada flight direct daripada China, mungkin ada Jepun dan Korea, satu pasti. Tapi ada banyak flight yang direct. So airport penerbangan perlu kuatkan lagi. Banyak penerbangan masuk ke Langkawi, direct flight. Tapi ini saya tengok sebab ada isu industri sebab kita tengok keperluan airline untuk pesawat banyak. Jadi dia akan utamakan destinasi-destinasi yang diorang tahu akan ada heavy passenger lah. Jadi
untuk kita attract penerbangan negara-negara untuk direct ke Langkawi, kita kena buat sesuatu dalam Langkawi supaya ramai yang nak pergi sana. Contoh, visa on arrival. So mungkin kalau diorang tak boleh dapat visa untuk masuk ke Malaysia, dia boleh terus pergi ke Langkawi. Langkawi ada lokasi yang boleh diorang dapatkan visa untuk extend stay di Malaysia. Dan kita boleh buat special tourism visa, di mana boleh kasihlah lebih masa 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau tak nak bawa ke KL atau tempat-tempat lain, biar ke Langkawi, special visa Langkawi, boleh stay 3 bulan, boleh stay 6 bulan. Apa salahnya? Dia boleh datang, dia boleh spend, janakan ekonomi lagi di Langkawi. Sekarang yang isu tourism yang masuk ke Langkawi ni, datang 5-star resort ke Langkawi dan duduk dalam resort. Semua dalam Langkawi tak boleh rasa perjalanan ekonomi, sebab dia pergi ke 5-star hotel dan masuk pesawat balik. Yang isu kedua yang saya lihat masih tak boleh selesai, itu ferry. Ferry, ya betul. Ditimbulkan oleh DO Langkawi sendiri baru ni. Baru saya nampak video DO Langkawi. Langkawi tersebar bila mesyuarat dengan Menteri Ekonomi. Dia tanya, macam mana tu, tak mana nak cari penyelesaian. So sampai, bayangkan sampai MCO sampai sekarang tak selesai isu ferry ni. Dan sebelum tu lagi saya dengar. So jadi tak mungkin kita satu negara yang dah maju macam ni tak boleh selesaikan perkara macam ferry. Saya tak percaya. Mesti ada cara yang nak kita buat untuk buat perjalanan untuk rakyat Malaysia daripada Pulau Besar ke Langkawi senang. Ni app dah ada, tapi boleh lagi tersadai lah. Yalah, kalau tak penuh tak jalan. Isu pasang surut kan, kalau yalah, tak cukup dalam, ferry tak boleh jalan. Kalau Perlis kadang-kadang sebelah petang tak boleh bergerak. Tak boleh gerak sebab tak cukup dalam. Tak cukup dalam. So isu benda tu, kenapa kita tak panggil mesyuarat semua yang berkenaan, duduk bersama, selesaikan. Itu yang saya tengok. Bila itulah balik kepada isu yang negeri dengan federal tak selaras. Sebab tu pentingnya negeri itu kalau boleh sealiran dengan kerajaan pusat. Sebab ialah realitinya kita tahu untuk melaksanakan apa-apa projek yang melibatkan kos, sudah tentulah jaminan keuangan daripada Kementerian Keuangan itu sangat penting. Untuk merealisasikan benda tu. Mungkin negeri tunggu, okey, federal tak ada, kita tunggulah. Dan federal pun fikir kalau negeri tak bantu, tak apalah, kita tunggulah. Dan sampai sekarang ni semua yang tapi Kedah ni susah sikit Datuk. MB Kedah ni suka bergaduh dengan Perdana Menteri. Jadi ini saya harap orang boleh nilai. Dia kalau kita nak pilih orang kaki gaduh, okey, bagus. Tapi kita nak pilih orang yang nak jadikan ekonomi. Walaupun dia, saya tengok ada harapan yang besar nak basmi kemiskinan. Tapi dia perlu kerjasama dengan federal. Dia tak boleh bina Kedah sendiri tanpa bantuan federal. Itu benda yang tak realistik. Tak realistik. Almost mustahil lah. Mustahil. Dia nak buat 9 bilion ringgit punya airport. Dia nak buat jalan sendiri. Kena bayangkan, bank negara kena terlibat untuk bawa duit daripada luar. Yalah, dan lesen untuk penerbangan semua dari MOT. Kenapa dia tak fikir benda-benda ni? Kalau betul-betul je jiwa rakyat, dia betul-betul dah politik tu dah selesai. Selesailah. Sekarang ni kena buat kerja. Yalah, mungkin PRN dah dekat, tapi saya tengok sampai dia PMB sampai sekarang, yang terutama yang dia jual grant, tapi kita tak nampak lagi perancangan macam mana nak bina ekonomi orang Kedah ni. Dia setakatlah ni saya tengok banyak dia komplain lah. Dan dia banyak dia bantai orang. Yalah, ni kadang-kadang rakyat Kedah pun, yalah,
kalau kita tengok macam Sanusi, kalau dia berceramah nak buat JT Jerlun, nak buat pelabuhan Jerlun terbesar, nak buat airport macam Datuk sebut tadi KXP yang menelan kos yang 9 bilion kos itu. Kadang-kadang rakyat di luar sana, terutamanya rakyat negeri Kedah lah, kadang-kadang bila disebut macam tu dia terpesona, dia seronok ini Sanusi nak buat Sanusi, tapi realitinya mungkin Datuk boleh ambil sikit pesanan kepada rakyat Kedah di luar sana, kenapa kita perlu pastikan kerajaan negeri mempunyai hubungan yang akrab dengan federal, dan kalau boleh kita sealiran dengan federal untuk merealisasikan projek ni dan kembali manfaatnya dapat kepada rakyat. Because bila kita lihat MB pun apa yang dia buat, semua perancangan federal dia kata dia buat. Dialah yang pelaksana, dialah. Kalau macam tu federal pun tak nak buat apa-apa kalau dia kata dia sendiri yang buat segala-galanya. Inilah isu dia bila kita dah habis politik. Iyalah. Ada sikap parti politik yang di mana diorang pilih kasih. Macam saya lihat parti PAS ni lebih kepada kalau parti tu parti yang lain dia tak ada bantu. Kita tak boleh macam tu. Daripada awal BN kita buat sesuatu untuk semua. Kita tak ada pilih yang mana-mana pihak. Itulah pentingnya. Saya harap rakyat boleh nilai kita perlu pemimpin yang boleh bekerja, yang betul-betul kalau ada masalah tak kisah siapa, bantu semua. Barulah kita boleh ke depan dalam ekonomi kita, dan nampaklah mungkin ada bantuan kepada rakyat yang turun. Sekali ni grup situ dia tengok grup UMNO dia tak bantu, dia PKR tak bantu. Saya sendiri tahu budak-budak kita nak guna fasiliti negeri, kalau diorang tahu UMNO dia tak kasih. Ini benda macam ni saya rasa politik kuno lah, yang patut kita buat put aside lah. Kita pun saya rasa anak muda sekarang pun boleh menilai apa yang dia orang boleh terima. Yalah, dalam TikTok tu sedap tengok yalah perkataan yang lebih agresif atau luar daripada yang apa patut satu MB cakap. Tapi dalam realitinya yang seksa adalah masyarakat lah. Yalah. Dia orang tak dapat bantuan tu. Benda-benda tu kalau contoh air, apa yang dia buat? Apa yang perancangan dia untuk selesaikan air ni? Dia nak tawan balik Pening untuk dapatkan air untuk orang Kedah. Dia kata masalah ayak daripada dulu ada dah. Dia kata dulu pun kemarau ayak kurang. Dia macam tu pula. Sedangkan bila kita cek balik jumlah yang terlibat masalah ayak Kedah ni, kalau ikut daripada SADA punya statement tu 178,000 akaun. Maknanya kalau dalam satu family ada 5 orang, hampir 1 juta rakyat Kedah ni terlibat dengan gangguan kelainan terbesar setakat ni di negeri Kedah. Jadi untuk saya tak patutlah. Kita dalam tahun 2000 lebih kita hampir setengah penduduk Kedah masalah. Kita dah negara yang nak ke arah negara yang maju, boleh lagi tak ada yang paling asas itu air. Dan saya percaya kalau kita terus kekalkan kerajaan negeri ni, takkan ada perubahan. Dia tak ada kebolehan tu. Bukan kata niat dia tak baik, tapi cuma kebolehan tu untuk menyelesaikan masalah tu tak ada. Walaupun dia popular atau dia ialah ada yang menyokong mereka, tapi kita kena tengok realitinya. Orang akan tak dapat apa-apa perubahan dalam kalau satu lagi term diberikan kepada mereka. Tapi pilihan ada atas tangan rakyat. Biarlah mereka pilih yang terbaik. Apapun kita kena cuba bantu, terus membantu. Tapi dia kata masalah ayak, kalau rakyat Kelantan boleh bersabar menanggung masalah ayak selama 30 tahun lebih, apa salahnya Kedah juga mengharungi cabaran tu? Dia pergi macam tu pula. Dia bagi teruk macam Kelantan. Dia dah jadi macam jihad.
terseksa di dunia, tapi insyaAllah di akhirat dia pergi macam tu. Dapat sedangkan tanggungjawab apatah lagi sebagai seorang menteri besar. Dia ada benda yang kita boleh bergurau, tetapi ada benda yang ini soal amanah dan tanggungjawab. Sebagai seorang pemimpin besar di sebuah negeri, saya ingat yang tu Wabi Sanusi pun dia tahu tanggungjawab dia tu. Cuma ialah macam Datuk sebut tadi, akhirnya dalam kita seronok, dalam kita bergurau, kita bertiktok, apakah akhirnya rakyat Kedah ini mendapat manfaat? Apa guna kalau TikTok kita ramai budak-budak tengok, orang suka, tapi makcik di luar sana. Saya nak berkongsi pengalaman saya sendiri. Yang saya berani bersumpah wallahi, saya pergi ke salah satu kampung di Kubang Pasu. Kakak ni cerita kat saya, dia kena tunggu ayak mai pukul 3 pagi untuk dia tahan ayak tu dalam tempayan dia tu. 3 pagi sehingga pukul 5 itu waktu ayak mai. Dia kata kat saya, walaupun saya dengar macam kelakar sikit, lawak, tapi kita kesian. Dia kata dulu dia tak kena darah tinggi, tak pernah lagi. Tapi oleh kerana dia sentiasa tidur malam lewat dan tidur tak cukup, menunggu ayak ni, darah dia naik 161 di kampung Tok Kesuk, sebelah Tok Kesuk di Terawal sana tu. So walaupun baru saya terfikir, sebenarnya kesan langsung negatif dia kepada rakyat itu ketara. Sebab itulah macam Datuk sebut tadi, saya setuju, politik ni kadang-kadang dia ada tempoh berakhir. Selepas PRU dah habis dah mengundi, apa salahnya kalau merendahkan diri sikit dengan Perdana Menteri? Kan orang tu pun sebut orang berbudi, kita berbahasa. Nak dapat budi orang tu, bahasa kena betul dulu. Ini tapi Sanusi kata dia tiba itu sebab pentas politik atas sifat dia sebagai ketua pengarah pilihan raya. Itu pula. Jadi ni dilema rakyat Negeri Kedah ni, Datuk. Sebenarnya cabaran getir jugalah. Cuma saya nak berbalik kepada Datuk, sebelum Datuk nak tambah apa pun di Langkawi ni. Kita balik kepada PRN yang akan berjalan ni. Okey, di Langkawi ni hari tu saya tengok keputusan kalau berpandukan kepada PRU 15 ni. Datuk Suhaimi Abdullah ni, saya tanya orang Langkawi pun tak kenal dulu masuk petani situ. Tak ada apa program pun yang dia buat. Tetapi siapa sangka sampai Tun Mahathir hilang deposit. So cabaran di Langkawi dan kerjasama setakat ini antara BN dan PH di Langkawi, bagaimana Datuk tengok persediaan untuk PRN? Saya tak sikit sebab ialah abang cakap pasal calon PN yang menang. Sebenarnya orang tak kenal dia. Orang undi atas lambang parti. Kalau kita kata antara calon BN dengan calon pejuang, yang paling popular pun calon pejuang, siapa tak kenal? Yalah, Tun Mahathir. Tapi sekarang ni kalau kita tengok dalam segi jasa saja, atau apa servis dan apa yang kita boleh berikan kepada rakyat, tak cukup. Apa yang mungkin nilai oleh pengundi adalah bukan saja servis dan apa yang kita telah lakukan dalam sejarah lah, dalam sejarah parti itu. Mungkin dia lihat undi itu sebagai parti lah, sebagai lambang parti. Dan cabaran kita sekarang ni adalah untuk mengingatkan rakyat, pilih wakil rakyat yang boleh bekerja. Sebab akhirnya yang saya nampak, biarlah calon DUN atau calon parlimen, kita jarang nampak diorang di Langkawi. Namun saya sendiri kena ulang alik setiap minggu, saya tak nampak diorang buat sangat aktiviti di Langkawi. Tapi inilah yang dipilih, dan inilah yang kita kena terima. Dan pertanyaan kita sekarang adalah, ini cukup untuk rakyat? Sebab yang saya tengok, ramai yang masih mengungut di Langkawi. Yalah, macam kita bincang tadi, pelancongan masih belum tingkat balik. Bisnes-bisnes kecil masih tak boleh buat duit. Banyak kali rumah kena ribut, atap bocor, yalah, rumah retak, banyak masalah itu. Dan setiap kali saya tanya, kenapa tak pergi dengan ofis wakil rakyat, ofis DUN atau tak ada peruntukan?
tak ada orang boleh bantu. Kita tunggu daripada federal, kita tunggu daripada negeri. Sampailah ni tak ada apa-apa bantuan. Dan kita ni sebagai parti yang dia tak ada position di Langkawi, kita kena terpaksa carilah cara nak bantu kan. Kita pun nak bantu ahli kita pun dengan apa yang kita ada pun tak memadai. Bayangkan nak jaga satu pulau. So saya harap untuk semua yang akan di Langkawi atau ada kawan-kawan di Langkawi atau manalah daripada negeri-negeri PRN, pilihlah wakil rakyat yang betul-betul akan kerja, yang turun ke padang bantu rakyat, yang kalau orang sakit dia boleh buat sesuatu, kalau rumah tu banjir ke bocor ke apa, ada tindakan. Sekarang ni kita undi sesuka hati, kita tak fikir impact kepada apa yang akan jadi dalam 5 tahun tu kepada masyarakat, kepada komuniti. Impact kepada kita sendiri. Kadang saya fikir dia mungkin pengundi luar kan, kalau datang okeylah dia undi suka dia, dia kata suruh mak bapak undi, tapi bila dia balik kepada tempat dia kerja, yang kena tanggung semua tu mak bapak dia di situ. Tak ada air, macam abang cakap, isu-isu komuniti masyarakat, terpaksa diorang menghadap semua tu. Dan saya rasa nak tak nak ramai pun masih tengok ke UMNO ni. Mungkin cuba ada isu-isu yang masih UMNO tengah perbaiki, tapi balik kepada calon, saya harap kali ini calon-calon kita adalah calon yang sesuai untuk masyarakat. So saya percaya calon-calon UMNO akan buat kerja. Sekata kita ketua bahagian pun kena bertanggungjawab. Iyalah. Letih juga sebab macam sekarang ni macam Datuk sebut tadi, alasan daripada ahli parlimen PN mudah je sebab dia cakap dia patut di kerajaan, so peruntukan tak ada. Betul. Dan lambat lagi pula tu. Orang Langkawi nak harungi tu lagi 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. So maknanya di kawan-kawan kita pengundi-pengundi di Langkawi, untuk kali ini peluang kita diberi peluang kali kedua untuk mengundi. Mengundi mencari seorang wakil rakyat yang akan membantu kita. Kan, jadi saya ingat mungkin orang Langkawi, dan kebetulan ni saya anggap orang Langkawi ni sangat betul sebenarnya. Sebab Datuk, selain daripada Datuk sudah pun lama aktif dalam politik, bayangkanlah tahun 2004 Datuk dah turun pokok senar. Masa tu saya AJK Pemuda. Lama dah. Dan saya yakin pengalaman bosku, orang kata kemana kuah tak tumpahkan nasi, itu satu hal. Satu lagi, realitinya Datuk Seri Najib punya pengalaman yang luas dalam soal bagaimana nak merangka ekonomi, sama ada di peringkat daerah, negeri ataupun pusat. Saya yakin Datuk juga akan turut berbincang dengan ayahanda bagaimana untuk membangunkan Langkawi. Jadi ini satu opportunity, satu peluang yang sangat baik kepada orang Langkawi sendiri. Sebab tu kita harap dalam PRN akan datang ni, dengarlah cakap ketua bahagian. Okey, satu lagi Datuk. Saya ada nak selit sikit, Datuk Sanusi ada MB kata ada pelaburan masuk Langkawi, syarikat swasta 40 bilion katanya. Bukan untuk Mahathir. Itu ada satu lagi daripada apa, saya tak Widat ke apa yang syarikat tu. Cuma Sanusi kata itu syarikat swasta yang nak melabur di sana. Bunyinya sedap lah, masuk pelaburan 40 bilion. Kita dengar bunyi keras. Cuma YB Sanusi sebut dia nak buat bila itu terpulang kepada dia lah, sama ada 10 atau 15 tahun akan datang. Jadi bila komen daripada seorang menteri besar macam tu, dia nak buat bila tu terpulang pada syarikat tu, sebab 15 tahun tu satu jarak waktu yang jauh, dan mungkin masa tu bukan Sanusi lagi menteri besar. Nampak macam kurang sikit dari segi, sedangkan kita nak fokus dalam masa jangka yang terdekat ni apa yang kita boleh cepat catch up untuk bantu rakyat. So Datuk boleh komen sikit tentang kenyataan Sanusi tu. Lambat pun tak apalah, 15 tahun akan datang, sebab itu duit dia terpulang pada dia. So macam mana komen Datuk? Itu balik kepada pengalaman dan kebolehan pemimpin masing-masing. Itu yang saya kata. Dia tak
patut, ya semua keputusan ialah dia menteri besar, dia harus buat sendiri. Tapi kalau dia ada pengalaman dan dia melibatkan federal, mungkin ada bantuan daripada federal yang boleh buat untuk mempercepatkan lagi projek tu. Dan kalau dia dapat pengalaman daripada menteri-menteri lain, menteri federal atau yang sebagainya, dia mungkin boleh menerangka projek tu dengan lebih baik, supaya impact tu boleh dirasakan oleh rakyat di depan. Kita tak nak, kadang swasta ni pun tricky kan, diorang pun nak lebih profit dan kurangkan bayaran pendapatan kepada negeri dan sebagainya kan. Kalau PFI sekalipun. So jadi kalau dia, untuk saya lah, kalau dia ada pengalaman dalam perniagaan, dia boleh merangkai projek-projek tu supaya banyak lagi impact kepada sosial dan ekonomi Langkawi. Kita tak boleh kata ada company satu nak labur 50 bilion di Langkawi, nah cukup lah kerja saya untuk Langkawi 5 tahun dah 50 bilion dah, cukup KPI saya. Tapi kenapa rakyat di kat Langkawi masih susah tengah buat cari duit ni? Mana peluang pekerjaan rakyat Langkawi ni? Tak nampak impact dia. Kalau 50 tahun ke 20 tahun nak tunggu impact, buat apa kita lantik menteri besar macam ni kan? Kita nak menteri besar yang boleh buat kerja yang efektif, yang boleh kita nampak impact yang jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dan kalau cara dia macam tu, takutlah, saya rasa mungkin pelabur luar negara mungkin tak terlalu sukalah cara-cara macam ni. Dia kena ada confidence dan pengalaman yang luas supaya dia boleh dapat tarikan pelabur yang 5 star, yang betul-betul besar lah. Dan saya tengok Langkawi ni nak dapat pelabur yang serius, perlu keyakinan yang tinggi. And then kalau tak ada bantuan atau insentif dari federal, susah. Dalam keadaan ekonomi satu dunia ni pun semua bersaing. Kenapa kalau nak masuk Langkawi, kenapa tak Bali, kenapa tak Phuket? Pelancong mereka lagi beramai daripada Langkawi. Diorang akan tanya, what is so special about Langkawi? Dulu kita ada duty free, tapi sekarang rokok pun dah tarik balik sebab ada ketirisan. Okey, tapi sekarang coklat duty free pun boleh beli kat Alostar. Betul. Kenapa nak pergi Langkawi? Tak ada, Langkawi dah sekarang tak ada kelebihan macam dulu. Dulu orang pergi Langkawi pun boleh lah, ada special dia kan. Ni nak pergi shopping pun, pergi ke Genting lagi bagus nak shopping daripada Langkawi. Jadi tak ada tempat di Langkawi yang betul-betul saya rasa kalau dibangunkan dengan baik akan menjadi penjana ekonomi yang besar untuk Kedah. Dia punya attraction lebih baik gitu tu. Dia kata padi ni crop yang paling murah untuk Kedah. Tapi ni Langkawi ni satu penjana pendapatan yang paling tinggi untuk Kedah. Dia tak nak buat sesuatu. Datang pun waktu 5 je. Itu pun hara satu hara nak datang ke Langkawi. Kita ada beberapa soalan je, Datuk sikit ada. Datuk pun batuk sikit kalau boleh kita santai-santai ni. Cari ayak sikit dekat Datuk kita ni. Kita cuma ada 1-2 soalan lagi Datuk. Kita santai-santai je petang ni. Sebab hari tu kursus. Kursus tu banyak menjerit. Mi tolong ambil ayam kita punya bos. Okey, cumanya Datuk tengok setakat ni kerjasama antara PH dan PN di Langkawi berjalan dengan baik. Saya tengok alhamdulillah dalam level bahagian penerimaan antara ketua-ketua tu memang ketua-ketua parti politik lah untuk saya. Okey, kita boleh duduk semeja. Saya rasa tak ada isu nak bekerjasama.
Dan saya risau kita lebih banyak masa dalam birokrasi, dalam kerisauan kita nak bekerjasama, kita buat banyak program untuk kita nak bekerjasama, tapi sebenarnya dah tak ada masalah. Kita kena fokus ke pengundi sekarang. Program-program untuk pengundi, apa yang kita boleh tarik pengundi untuk mengundi kita. Dan yang paling penting, kalau kita nak pengundi PH, diorang kena ada masa dengan BN untuk terima kita. Dan BN kena bersama dengan pemimpin PH, pengundi-pengundi UMNO terutamanya, sama pemimpin PH untuk mereka terima. Penerimaan pengundi tu yang penting. Dan saya rasa selama ni kita buat banyak program untuk birokrasi yang atas. Kita kena direct ke pengundi sekarang, ke setiap kawasan. Kita dah tak ada masa ni sebab betul. Singkat masa. Masa nak kempen lagi 29 hari bulan dah penamaan calon dah. Cuma ada juga di Kedah ni saya tengok, saya ingat mungkin di Langkawi juga. Cuma nasib baik Langkawi ni, bukan Langkawi lah, Kedah ni PAS sentiasa memomokkan kononnya kerjasama UMNO ini bersama dengan DAP, dan DAP itu satu parti yang bahaya. Tetapi dalam konteks negeri Kedah, DAP bertanding 2 kerusi saja, apatah lagi di Langkawi. Dari segi ancaman DAP pas semua tu, mungkin Datuk ada komen sikit apa dakwah yang cuba PN lemparkan kononnya bahaya negeri Kedah kalau sekiranya benarkan BM bersama dengan PH. Dia bila satu parti ni boleh halalkan apa yang dia buat dan haramkan apa yang orang lain buat ni, saya rasa bahaya. Bila PAS nak bersama DAP je tak ada masalah. 9 tahun? 9 tahun. Tak ada pun dia parti yang paling ekstrim waktu tu. Saya tengok DAP sekarang dan DAP dulu banyak berbeza. Mungkin waktu awal-awal yang saya tengok DAP tu memang ekstrim. Tapi saya tengok, saya dah bekerjasama dengan beberapa pemimpin DAP sekarang. Mereka ada kebolehan. Saya dalam sukan pun, saya tengok Menteri Sukan. Dia boleh buat kerja dengan baik dan adil. Tak tengok isu perkauman. Itulah kematangan politik saya rasa. Dan kita dah nampak pemimpin DAP, menteri-menteri DAP berfungsi. Rakyat dia boleh terima. Rakyat dia bukannya Cina je, rakyat orang Melayu, bandar. Kenapa kita nak buang masa lagi nak bergaduh pasal isu-isu benda macam ni? Tapi kita dah depan mata dah, orang dah boleh terima. Kita nampak orang boleh terima Anthony Loke sebagai menteri pengangkutan, oleh bercuba Hanayo, Menteri Sukan. Saya dengan atlet bersama Menteri Sukan, semua selfie dengan dia. Macam macam menteri negara, tak ada hal lah. Tak ada macam ini DAP kan. Tak ada isu. Yang lebih-lebihkan isu ialah mungkin orang kita sendiri. Tapi itulah yang saya cakap. Tapi kita layan fobia daripada orang kita sendiri. Kita kena direct dengan pengundi sekarang. Masa sekarang ni yang menentukan majoriti penyokong adalah pengundi atas pagar. Dan sekarang ni kita kena tunjukkan dengan mereka yang kita yakin untuk menjamin masa depan mereka. Bukan kita nak sibuk sangat isu DAP ni. Sebab DAP dah jadi kerajaan. Apa yang kita nak, dulu kita jangan kasih DAP masuk kerajaan, dia dah jadi kerajaan. Dia dah berperintah sampai Menteri Kewangan paling tinggi. Dan kita kena terima. Datuk dah sebut tadi DAP yang dulu sekarang ada sedikit perbezaan. Adakah berbezanya DAP kali ini kerana syarat yang diletakkan oleh Parti UMNO sebelum bersetuju bergabung menjadi kerajaan? Adakah syarat-syarat tu telah menyebabkan DAP agak cermat dan menghormati apa sensitiviti yang sepatutnya tidak mereka sentuh dalam kerajaan perpaduan sekarang? Saya lihat ini mungkin untuk saya tengok kali kedua lah dia dalam pucuk perpimpinan federal. Dan kali ini dia orang lebih sensitif dalam isu perkawanan dan penghormatan lah kepada institusi dan hak Bumi Putera. Dan saya tengok
tak ada pula timbul isu pemimpin-pemimpin mereka kan dalam kes-kes Bumi Putra dan walaupun saya tahu yang bimbangan kita adalah untuk satu daripada misi mereka adalah untuk hak sama keadilan untuk semua bangsa kan. Tapi untuk saya, saya lihat mereka dalam kerajaan tak ada lah yang mereka memperjuangkan isu ni. Dan apa yang saya lihat diberikan tanggungjawab kepada MP dan menteri mereka melaksanakan. So untuk saya itu satu benda yang progresif, dan kita kalau rakyat dah undi mereka dah boleh terima, siapalah kita? Iyalah. Kita bukan macam dulu yang kita boleh cakap kita dominan. Kita cuma 26 kursi UMNO dan 30 kursi BN. Kita nak komen walaupun dia lebih daripada kursi daripada kita. Jadi lebih baiklah kita cerminkan diri kita. Kita tahu kita masih kena memperbarui image UMNO kita ni, dan kita fokus di mana kita kuat dan kita dapatkan kepercayaan. Saya ingat mungkin ini salah cubaan PAS Kedah untuk menakut-nakutkan pengundi, memomokkan dengan DAP dan sebagainya. Saya dengar ceramah daripada Haji Hadi Awang di Senawang 2-3 hari lepas. Saya tertarik. Ada satu YouTube saya tonton berdurasi 8 minit tu. Saya tengok Haji Hadi Awang sebut kalau soal DAP dengan PAS lah, soal DAP ni Haji Hadi sebut peristiwa 13 Mei tahun 1969. Haji Hadi pun menghuraikan tentang ekstremisnya DAP. Tu saya terfikir, kalau betul lah Haji Hadi sudah kenal DAP ini ekstremis sejak tahun 1969, kenapa 2008 PAS bertahluf siasi dengan DAP, bekerjasama dengan DAP? So saya ingat ni cuma momokkan untuk menakutkan. Ada je putar belit dia. So sebenarnya tak ada apa sangat pun kalau ditengok tu. Dan kalau kita tengok majoriti pengundi sekarang hampir 50% tak tahu apa tu 13 Mei. Tak pernah mengalami Malaysia dalam keadaan sebelum kemerdekaan, dalam masa perang atau 13 Mei. So kita dalam generasi yang nampak Malaysia dah moden, ya, dan maukan pembaruan yang lebih cepat daripada yang dari dulu lah. Lebih result daripada retorik. Ya, permintaan ni sangat tinggi sekarang. Sangat tinggi. So Datuk, kita mungkin dah ke penghujung segmen kita ni. Cuma sikit lah saya nak tanya sikit, dari segi peluang Datuk tengok di Dua Dun, Langkawi ni kuah dengan air hangat. Bagaimana Datuk melihat peluang terutamanya dalam PRN yang akan berlangsung tak lama lagi? Kuah ni saya cuma risau calon PKR saya yang saya dapat tahu dia PH, tapi yalah kena calon daripada PKR. Saya harap sebab Langkawi ni satu pulau yang kita kenal ramai lah dalam situ, tak ramai yang dia boleh pilih calon. Kalau antara yang dia pilih tu, saya harap dia pilih calon yang betul, yang boleh diterima faktor calon ya, dua-dua pihak, pihak. Sebab pulau ni semua kenal masing-masing punya perangai. Jadi kalau pilih calon yang lain daripada lain sikit, dia akan sensitif. Ada grup mungkin yang tak suka. Jadi kuah ni cuma kalau betul calon daripada PH ni, yalah mula-mula kita nak ke situ sebab kita tahu kekuatan kita dekat situ. Pulau Tuba, Bukit Malut, semua tu memang kekuatan kita. Tapi tak apa, dia orang dah nak kita sebab perpaduan kita pun mengalah. Tapi janganlah sia-siakan kursi ni. Peluang sepatutnya tadi memang ada untuk kita tahu harapan tinggi dekat kuah untuk menang kursi. Dan cabaran tu di air hangat. Walaupun tu ada cabaran, tapi memang kita ambil cabaran ni untuk tengok balik. Ini memang satu kerusi yang kita betul-betul boleh nilai sokongan orang Melayu. So 97% orang Melayu. So sinilah pertarungan kita tengok betul tak kalau kita boleh dapatkan sokongan orang Melayu balik. Dan untuk saya
ingatkan kepada semua cawangan dan ahli UMNO kita, jangan kita sisihkan undi kita dalam PRN ni. Pastikan calon kita menang. Ada last kali Datuk, ada juga PN cuba, saya tengok seolah cuba menangguk dia ikroh dengan apa yang berlaku kepada bosku sekarang. Kalau di kawasan saya tu mereka cuba menghasut ahli UMNO. Dia cakap tengok apa guna nak sokong kerajaan perpaduan, dia biarkan bosku dalam penjara tanpa pembelaan, so you kena protes. So PRN kali ni you kena undi protes, undi PN. So mungkin anak kepada bosku pesanan kepada pengundi dengan dakyah-dakyah yang berjalan sekarang macam tu. Untuk perjuangan bosku dan PRN kita, untuk saya dua isu yang asing. Kita sebagai satu parti, kita tanggungjawab kita nak pastikan kita menang. Sebab kita ada tanggungjawab besar yang kita nak jaga negara kita ni. Kita nak pasti kestabilan ekonomi dan masa depan negara. Tapi apapun bosku ayah saya, dan saya akan perjuangkan yang terbaik ayah saya. Dan saya tahu adalah proses tu, ambil masa dalam semua proses. Biarlah pengampunan atau timbal balik semula. Tapi saya akan terus suarakan supaya proses tu dipercepatkan. Sebab kita tahu yang bosku tak dapat keadilan. Dan PMX pernah mengalami benda yang sama. Kadang kita dalam hidup kan, bila kita timpa muslihat atau benda yang tak baik, kita mengharapkan orang, kita doa ke Allah untuk bantu kita. Kita mengharapkan manalah orang yang baik yang boleh bantu kita. Dalam masa sama, Perdana Menteri yang pernah mengalami dalam penjara, saya percaya dia pernah mengharap pemimpin yang betul-betul telus membantu dia yang dizalimi. Dan saya rasa itu adalah apa yang ayah saya melalui sekarang. Dia mengharapkan okeylah, kita dah satu kerajaan perpaduan, kita dah ada topok kepimpinan, tapi bawalah keadilan kepada orang yang perlukan. Kalau benda asas tu, keadilan, air, kita tak dapat perjuangkan, jangan cakaplah nak majukan Malaysia. Jangan cakaplah benda yang asas. So perjuangan untuk bosku tu tak akan berakhir selagi dia keluar. Dia akan 23 Julai ni akan jadi hari jadi dia. Dia akan ada hari jadi dia di dalam tu. So saya harap, sebenarnya dari segi perjuangan tetap bosku menyeru semua ahli UMNO supaya memberi kemenangan kepada Parti Perabatan Nasional. Dia mesti nak tengok UMNO menang. So Datuk, yang terakhir mungkin pesanan Datuk kepada pengundi-pengundi di Langkawi khususnya. Okey, kepada semua pengundi Langkawi, PRN yang akan datang, kita insyaAllah akan tentukan calon kita yang saya tahu akan committed untuk bantu komuniti di Langkawi. Sebenarnya kita ada banyak perancangan untuk bangunkan Langkawi, pelancongan dan masa depan. So harap kita berilah peluang Langkawi untuk kalih balik kepada BN dan PH, supaya kita bersama dengan federal dan kita sama-sama bangunkan balik Langkawi menjadi tempat pelancongan yang kita sukai sesama. Okey, terima kasih banyak Datuk sudi datang studio kita. Mungkin di masa-masa akan datang kita akan jumpa lagi lah. Ini bukan kali pertama datang acara. Studio ni sentiasa terbuka kepada Datuk. Mungkin kita juga akan ada masa ke semasa menjemput Datuk ke sini, berpandukan kepada keadaan perkembangan politik semasa lah, sehinggalah tarikh pilihan raya nanti dan mungkin juga selepas itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana turut bersama menemani kami dalam segmen Sembang Kawasan, khusus bercakap soal kawasan Langkawi pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam segmen Sembang Kawasan di kawasan-kawasan yang lain selepas ini. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.